Tahukah anda bahawa selain pemberi dan penerima rasuah, ada satu lagi orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW? Baik, perkara pertama yang kadang-kadang kita terlepas pandang juga mengenai tentang rasuah ini adalah mengenai tentang ejen rasuah. Ejen ini adalah orang yang menjadi perantara antara perasuah dengan orang yang menerima rasuah. Perkara ini disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Sayyidina Thauban menceritakan, dia kata la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Maksudnya Thauban kata Rasulullah melaknat orang yang menerima rasuah, orang yang memberi rasuah, dan ar-ra'ish. Ar-ra'ish ni alladhi yamshi bainahuma, iaitu orang yang berjalan, yang menjadi penghubung antara pemberi rasuah dan yang menerima rasuah. Sebab orang yang tengah ni yang kadang-kadang menyebabkan urus niaga ataupun transaksi rasuah tu berlaku. Yang ni yang kita kadang-kadang tidak perasan, tetapi ditekankan juga di dalam hadis, kerana orang yang pemberi rasuah mungkin dia tak tahu macam mana nak sampaikan rasuah kepada orang yang tertentu. Orang besar ni takkan dia nak turun kat bawah nak cari pemberi rasuah tersebut. Jadi yang menjadi ejen kepada berlakunya rasuah sebenarnya adalah orang tengah ini yang perlu kita ambil perhatian juga. Baik, kemudian apa kesannya menjadi ejen rasuah ni? Ini yang kita kena tekankan juga kepada masyarakat kita. Bukan sahaja yang dilaknat itu yang menerima dan yang memberi rasuah, tetapi ejen tu sebenarnya yang saya kira yang memang dilaknat juga. Bahkan perkara ini dihuraikan sendiri oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Apa kata dia? Dia kata wa hukmu ra'ish hukmu muwakkilu, iaitu orang yang menjadi ejen kepada rasuah ni adalah dihukumkan sebagaimana orang yang memberi rasuah tu juga. Siapa yang diberikan ataupun dijadikan wakil untuk urus niaga ataupun transaksi rasuah tersebut, maka dia secara mutlaknya telah berdosa. Macam tu juga yang dia katakan, dia kata innal akhidha yufassaq. Orang yang mengambil rasuah itu hukumnya adalah dia akan menjadi fasik kerana melakukan dosa besar. Dan begitu juga dengan famu'inuhu kadzalika. Al-Imam Ibn Hajar kata orang yang membantunya, iaitu orang yang menjadi ejen kepada rasuah tu tadi, orang yang jadi orang tengah ni, orang yang kadang-kadang kita tak perasan. Dia adalah orang yang pegawai yang mungkin orang tak perasan, tetapi dia menghubungkan antara yang datuk memberi rasuah dan datuk yang menerima rasuah. Minta maaf terguna pula istilah datuk tu tadi, tapi nak ceritanya ejen tengah ni yang kadang-kadang yang kita kena ambil perhatian mengenai tentang mereka. Baik, apa pula peranan kita sebagai masyarakat apabila tahu ada mungkin sahabat kita, kawan kita ataupun kawan-kawan kepada kawan kita menjadi ejen kepada rasuah ni tadi? Maka kita hendaklah berperanan menyampaikan, mengadukan, melaporkan perkara tersebut kepada orang yang pihak berkuasa, pihak yang berwajib untuk menangani masalah ni. Kadang-kadang kita tak tahu pun, kita tahu je orang tu, datuk tu ataupun orang sedemikian dia mengambil rasuah dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak tahu pun ataupun kita perasan dah yang menjadi ejen tu sebenarnya kawan kita sendiri. Sepatutnya kita tegur ataupun kita laporkan. Ini bertepatan dengan apa yang difirmankan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kita membantu ataupun bertolong dalam perkara yang membawa kepada dosa dan permusuhan ataupun kebinasaan. Yang ni yang sepatutnya menjadi peranan kita sebagai masyarakat, melaporkan, membanteras segala perkara yang membawa kepada rasuah. Perangi rasuah, jadikan Rasulullah sebagai suri teladan.